Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Bitcoin dah menunjukkan sesuatu yang bahaya dalam market. Kenapa? Ikutkan di daily kita dah pun breakout kita punya bearish pattern, iaitu kita panggil bear flag, dan bear flag punya target adalah di kawasan 10k. Seperti mana Zul terangkan malam tadi secara live. So untuk hari ni kita dah dapat di daily. So adakah position malam, apa yang akan berlaku untuk position malam? So taklah position tu akan holding saja, sebab itu buy di spot untuk holding long term juga. Kiranya naik kita akan buat short term, tapi kiranya drop kita akan buat holding untuk long term. So Zul akan tunjukkan ke manakah arah pergerakan market untuk Bitcoin dan apakah possibility yang boleh berlaku, dan nanti Zul akan buat juga sedikit kata technical analysis untuk permintaan anda di ruangan komen yang buat video sebelum ini. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke market. Pertama kali kita tengok di coin market cap. Kita akan review dulu market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours ataupun semalam. So ini adalah coin market cap. Pertama kali kita tengok total market daripada 1.4, 1.3 drop ke 1 trilion balik. Volume yang tinggi semalam 92 bilion. BTC daripada 40% drop kepada 39.8. Ethereum juga drop daripada 20 ke 19.7. So apakah performance untuk semalam? Kita tengok total market drop hampir 10%, iaitu 10.53%, dengan volume yang tinggi iaitu 64%, hampir 65%. Disebabkan itu kita akan tengok another quarter drastic candle, yang red candle yang besar ke bawah. So untuk di harga semasa, untuk harga semasa pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada below 21, iaitu 20.9. Itu ada expectation untuk sampai 29, dan kita beware untuk hari ni, iaitu pergerakan ini adalah akan kita breakout untuk di daily kuartal kita punya wedge ataupun bear flag. So adakah kita breakout? Masih ada dalam masa 1 jam lagi untuk kita confirmation. Nanti Zul akan tengok kan. So untuk Bitcoin kita dah drop dalam tempoh 24 hours 10%, tapi ingatkan kita ada masih 1 jam lagi, apapun boleh berlaku. So untuk Ethereum 13%. So ini bila dua ini jatuh ataupun mostly kita tengok Bitcoin jatuh, kita expect untuk altcoin lain juga akan turut jatuh. So mostly semua coin sedang berlaku kejatuhan hampir 10% ke atas. Semua sedang berlaku persen 10 ke atas. Adalah sikit-sikit yang kuartal below 10, tapi mostly kita tengok semua dalam 10% ataupun berbelas persen dropping. So let's go kita pergi ke chart. Apakah data penting yang tu nak sharekan untuk anda pagi ini? So sebelum kita tengok fear index dulu. Fear index kita berada dalam fear iaitu 37. Sebelum ni dalam kuning aja, orang kata less fear. Nah, kembali balik ke fear. Adakah kita akan kembali balik ke extreme fear? So expectation untuk kalau berlaku lagi dropping lebih daripada 20, kita akan expect kita akan masuk balik ke extreme fear. So untuk di Bitcoin apa yang berlaku? So inilah chart daily. Anda tengok currently chart daily kita on the way untuk breakout untuk wedge ini, bukan wedge, kita punya bear flag iaitu rising channel. Point of breaking adalah nanti Zul akan tunjukkan daripada point of breaking ini. Kalau ikutkan di daily ini, kita akan ambil measurement adalah daripada high ini to low ini. Point of breaking ini akan menuju ke kawasan, iaitu kita target iaitu 11.55. So 11.55 kalau ikutkan Bitcoin dari 11k ni, berapakah percentage? Ini adalah data for year second sebenarnya, iaitu kita akan drop sebanyak 83%, 80 ke 83%. Ikutkan ini adalah 83%. Itu akan letakkan 11k adalah 83%. 83% lah mostly kita akan tengok dalam bearish market. Adakah bearish market macam juga kan sebelum ni bearish market untuk Bitcoin adalah consider dalam 80-85. Adakah kita akan drop ke kawasan lower low dan kita akan ada release bound balik. Release bound untuk atas sebelum end of the year kita akan drop 85%. So itu adalah possible yang boleh berlaku dalam 85 minit kita tengok dalam 10k 9000 adalah 9.5 hampir ke 10k. Adakah itu boleh berlaku? Yes, possible berlaku. So apa-apa kita be ready. So untuk position malam tu akan holding untuk long term. Sebab apa kalau malam tu dah masuk dalam untuk 1000 di Chainlink, 1000 di Uniswap, 500 Bitcoin, 500 di quarter is Ethereum. So position tu consider position untuk short term dan long term. Kalau ada berlaku kenaikan, Zul akan TP. Kalau dropping, Zul akan holding saja untuk long term. So untuk di Bitcoin currently kita akan tengok monitor. Nanti Zul akan delete beberapa chart ni. Yang ni kita dah complete. Yang ni pun dah complete. Dan ini kita biarkan kita 4 hours. So currently kita monitor pergerakan ini. Dan kita ada key level untuk di
Bitcoin iaitu di kawasan 20. So adakah kita akan berlaku untuk hanya quarter weight saja? Kalau ikutkan daily, kalau breakout ni, meaning kita akan expect untuk satu ahad mungkin kita akan naik untuk retest, minggu depan mungkin kita akan another massive drop. So itulah possible, ataupun apakah quarter position yang Zul masuk semalam, itulah quarter risk yang kita boleh berlaku dengan movement yang drastic semalam. So ikutkan ini candle quarter minute, ikutkan volume tinggi semalam, ikutkan volume di daily agak tinggi, ikutkan sebelum ni, ikutkan volume yang ni pun tak setinggi seperti ini. Contoh yang ni dan juga yang ni, sebelum ni kita ada tengok yang ni lah candle, sebelum ni ke breakout untuk yang di daily. Untuk di sebelum ni juga kita ada breakout di daily ni, kita ada chopping sikit dan berlaku sikit kenaikan. Sekiranya ini berlaku, hopefully berlaku itu, kita boleh exit market untuk short term gaining. Kemudian kita akan tengok kejatuhan ni. So apapun untuk hopefully berlaku ataupun expectation untuk berlaku ni, hopefully kita akan jatuh RSI di 4 hours malam. Sudah terangkan, iaitu di 4 hours kita expected untuk another 15% dan juga 15% sebelum kita ada bounce balik. Itu adalah kuartal most likely boleh berlaku, tapi untuk berdasarkan ni adalah kita akan monitor yang main, kita akan monitor untuk bear flag ini, another drop yang drastic ke bawah. So itu boleh berlaku dalam market, tapi berdasarkan Fourier Circle untuk drop ke 83 ke 85% adalah berdasarkan Fourier data ialah end of the year. Kita baru bulan 8, so ada kita akan berlaku breakout sedikit saja, kemudian kita masuk balik ke dalam kawasan ni untuk regain sebelum kita barulah melakukan another drop. So ini itulah possible yang boleh berlaku. Zul look for movement tu, ataupun movement yang 15% drop dan melakukan akan. Kalau naik ni kita akan exit position ni untuk take profit, short term gain. Kalau drop tak apalah, kita holding saja coin tu untuk long term. So itulah untuk BTC. So untuk another coin tu kan, tengokkan untuk di ruangan komen, nanti tu akan pergi kan untuk Ethereum juga. So di ruangan komen untuk sebelum ni ada yang bertanya pasal Block dan XDB dengan Sol. Kena ada tak lagi? Kita ada 3 coin tu. So kita akan Solana dulu. Tolong ke Solana, nanti tu akan pergi ke Ethereum balik. So dia nak pergi ke Ethereum juga punya. So first sebelum tu kita pergi ke Solana dulu. Solana, apa yang berlaku Solana? So Solana pun dropping. So drop dia ada support di kawasan ni. Currently untuk support dan resistance adalah berat Solana lah kawasan ni. Ada antara possible rebound. So meaning untuk kejatuhan ni, Solana boleh drop balik ke dalam kawasan 34 ke dalam 30 range. Itu dalam support ni, ataupun more drastic ke dalam kawasan support dia kawasan 25k. Itulah untuk Solana. So kalau untuk kan coin apa lagi tadi? Untuk di Block USDT. So Block USDT Block USDT dua current sebelum ni dah jatuh 98%. So currently dia dah below balik, iaitu key level dah drop, meaning untuk net position, meaning kalau correlation aku kata pergerakan ni sama seperti di Bitcoin, meaning Bitcoin drop lagi, meaning untuk blok ni boleh jatuh balik ke kawasan 0.03, iaitu 98% punya drop. So kalau untuk long term anda boleh buy di kawasan ni, sebab apa percentage dah kata drop 98% discount. So lah good position untuk anda kuartal entry untuk long term. So itulah untuk Blocktopia. Dan juga kalau tadi ada yang tanya pasal last tadi adalah XDB USDT. Dia tak tahu coin apa tu, XDB USDT. Digital bit, di KuCoin mungkin. Kalau tengok di KuCoin, so meaning chart ni kita akan tengok di daily sikit apa berlaku. So kita ada key level untuk di SDP berada di last support dia currently. So memang betul-betul berada di last support ni. So adakah dia akan aku kata holding, sekiranya breakout, meaning dia boleh berlaku another free fall ke bawah. Sebab apa kita ada support, massive support ni. Kalau breakout juga meaning in danger lah untuk SDP ni. Sebab apa kalau drop, and then untuk dia kembali balik bullish, dia perlu breakout above balik atas ni. So ini kau apa? Inilah tahun 21 masa buran dropping. So dropping tu agak drastic, dropping hampir below. So adakah coin ni boleh survive? So tak pasti, anda boleh kaji fundamental, tapi secara technical kalau breakout 0.09 ini, meaning consider dia akan berlaku free fall sampailah projek ini gagal. Kalau sekiranya dia nak balik boleh, price ini perlu balik atas trendline untuk climb balik untuk atas. So untuk SDB ni, above line kuning adalah good, below line kuning adalah bad untuk coin ini, iaitu SDB. Sudahlah untuk SDB. So kita pergi ke untuk di Ethereum. Apa berlaku tengok Ethereum. So Ethereum 1.6 untuk di daily. Nanti akan tunjukkan balik kita ada yang ni. So untuk hari ni ataupun pagi ni, kita nampak dia dah drop below 1 key level. So supposedly kalau next key level untuk SRP adalah di kawasan 1.3, dan kita akan ada sedikit support ni. Adakah support ini akan bertahan? Sekiranya support ini tak bertahan di kawasan 1.6, ini kita akan drop another massive ke 1.3, iaitu di net dia punya major support ataupun next key level untuk support di kawasan Ethereum, iaitu 1.3.
So adakah ada boleh berlaku balik bounce? Kita tengok macam mana pergerakan. Semua itu bergantung pada Bitcoin. Sekiranya Bitcoin boleh rebound balik, ataupun hari adalah satu Ahad. So hari Sabtu Ahad mostly kita tak akan tengok ada aku kata volume yang tinggi. So meaning ada possible kita hanya akan berlaku sideways kawasan ni. Hopefully untuk di daily ni dalam masa 38 minit lagi kita boleh regain balik above ni. Sekiranya tak ada, mungkin untuk satu Ahad candle, dua candle, kita akan lanjut untuk retest ini sebelum untuk hari Isnin minggu depan kita akan ada another massive drop. Massive drop pun adakah aku kata hanya berlaku fake out aja kemudian regain balik? Ada possible sebab apa? Harga yang murah, tapi Zolmo expectation kita akan ada possible untuk berlaku double bottom kat sini, iaitu untuk price ini drop ke next support. Untuk Fibonacci swing low ini to swing high, kita akan ada support di kawasan bawah ni. Mungkin support ni kita boleh monitor terus yang bawah ni. So dalam box ini ataupun sedikit lower untuk create double bottom. Mostly kita tengok seperti macam W ataupun double bottom untuk di Bitcoin ni. Kalau di 4 hours anda akan nampak clear sikit, iaitu pergerakan yang macam ni, pergerakan drop ini dan rebound balik. So kawasan ni untuk breakout ni, dan barulah kita akan ada release bound expert 28 ataupun 34. Kemudian end of the year barulah kita akan drop another massive balik drop ke kawasan, baru kita dapat 85. Adakah itu berlaku? Yes, boleh berlaku. Apapun boleh berlaku. So be prepare anda punya position. Sekiranya anda masuk position macam tu semalam, so make sure anda tahu apa yang buat. Kalau anda masuk di leverage, memang totally akan anda dah kuota liquid pun. Lepas tu cakap jangan leverage, hanya buy spot saja. Dalam market crypto ataupun market mana-mana pun anda invest, adalah buy spot adalah lebih selamat. Sebab apa? Kalau buat sekali jatuh, hanya jatuh value aja, asset kita ada, kita holding, next next bulan kita akan dapat balik value kita. So inilah untuk Bitcoin. Be prepared untuk 11k untuk kejatuhan. So untuk pagi ni sekiranya ataupun daily untuk ni pukul 8 nanti dalam masa 30 minit, sekiranya kita breakout kawasan ni, itu adalah confirmation untuk kita drop ke kawasan 11. Adakah dia berjaya atau tidak? Mostly tengok agak sedikit aku kata sukan jatuh. Sebab apa? RSI kita dah berada di betul-betul over. So unless kita nampak sedikit dropping ke kawasan 20 dan ada sedikit regain, kemudian regain itu menyebabkan stop RSI kita kembali balik ke overbought ataupun RSI kali 50. So meaning untuk pergerakan ini, sekiranya pergerakan ini berlaku di RSI, Zu akan break even saja position yang Zu masuk semalam. Kemudian Zu akan expected untuk more dropping ke bawah disebabkan RSI dah aku kata bagi momentum yang kuat untuk price Bitcoin drop lagi ke bawah. So itulah yang Zu prepare untuk pagi ni. So apa pun yang risau di sekiranya apa yang berlaku ataupun hari ni, kalau sekiranya Zu nampak another data yang memang nak break lagi, so mungkin Zu akan break even kan saja position semalam. Tu apapun kalau position tu Zu break even ataupun Zu holding macam biasa, nanti Zu akan sharekan di Discord channel. Macam mana join Discord channel? Senang aja. Anda perlu join YouTube membership, iaitu klik button join. Plastik baju akan perlu cari nama membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So apapun satu Ahad ni Zu tak expect akan berlaku sebarang movement yang drastik lagi. So tapi apapun Sabtu Ahad pernah je berlaku aku kata movement yang besar berdasar dalam market, bukan tak pernah jatuh, pernah, tapi mostly aku kata biasanya adalah satu Ahad kita takkan ada movement. So ini semalam dia cakapkan kita ada trendline ni 3 touch. So dia cakap semalam 3 touch, 1 touch, 2 touch. 3 touch ni normally kalau berlaku macam ni massive drop, ini kita akan ada another massive drop. Tapi kalau dia jatuh slowly macam ni, meaning kita akan ada opportunity untuk dia naik atas. So berdasarkan data yang kita ada mostly untuk kuartal hari ni, mostly lah price more tend untuk drop ke bawah, iaitu untuk berdasarkan target pattern untuk yang ni kita ada target dalam 11k. So adakah kita boleh jatuh? Inilah targetnya, boleh jatuh tidak tak pasti. Tapi itulah kuartal target je, dan only untuk 4 year circle mostly tu anda expected untuk dia drop ke kawasan below, anda hit balik lower low ataupun mungkin buat another sedikit lagi lower low untuk create another pattern. So untuk yang ni, untuk jatuhan ni Zu akan monitor satu pattern untuk di BTC. So kita monitor channel, apa tu channel? Zu akan monitor channel yang lebih besar ikutkan, nanti Zu akan drawkan kat sini. Zu ambil yang ini, point atas ini dan point lower ini kita akan draw, kemudian kita link dengan link di bawah. So ini kita akan nampak pergerakan ini. So channel di dalam channel. So channel ini adalah mostly kita nampak pergerakan pertama bullish untuk di Bitcoin. Sebab apa? Inilah falling channel. Break saja ni kita akan seperti ada berlaku kenaikan untuk di Bitcoin yang besar lah sekiranya berlaku breakout. So apa pun untuk komentar, ikutkan di channel ni kita ada pertengahan middle ni. So ada possible pun cakap tadi mungkin hanya berlaku double bottom saja untuk pergerakan di pattern,
dan apa yang berlaku, kita akan tengok price Bitcoin akan drop di kawasan ni, lebih lower dalam 17 untuk lower low test ke kawasan ni ataupun sedikit mana-mana dalam kawasan ni, meaning kita akan ada regain balik ke kawasan ni, break 20, meaning kita akan potential untuk naik atas dan kita akan create double bottom untuk place more naik atas. So meaning ini possible kita akan tengok ada kenaikan untuk dalam 28 sebelum kita another massive drop untuk end of the year ke dalam kawasan 10k ataupun 83% di sebelah. So inilah possibly pergerakan 4 year circle yang tu expectation untuk end of the year. Tapi kalaupun price jatuh boleh saja. So tak ada data yang mengatakan dia tak boleh jatuh, tapi berdasarkan 4 year circle itulah pergerakan dia. Mostly kita akan drop di 83 ke 80% adalah end of the year. So itulah pergerakan Bitcoin. Anda perlu be mind dalam market currently. So untuk massive ni, untuk kali kalau anda tanya tu percentage untuk naik dengan percentage untuk drop, manakah lebih tinggi? Berdasarkan data yang Zul tengok ni, percentage untuk drop adalah lebih tinggi. Kalau Zul katakan mostly dalam, tengoklah mostly dalam 70% adalah more dropping. Apapun dropping sampai mana, itu yang soalannya. Sama ada drop di kawasan 11 untuk follow kita punya channel ataupun kita punya another following channel yang below ni untuk aku kata berinteraksi dengan yang tengah ni saja. So untuk kawasan ni, so hopefully ini pergerakan. Kalau ini berlaku, ini kita akan ada massive pump balik. Massive pump tu position kat sini akan kembali profit. Sekiranya price tu jatuh bawah ni adalah sedikit short dalam market. Apa short dalam market? Sebab apa? Tak ada lagi data untuk 4 year circle kita drop lebih awal. Mesti semua circle-circle market sebelum ni adalah kita drop bulan 12. So apa pun boleh berlaku, be prepare. Tapi untuk long term still lagi tu nampak pergerakan Bitcoin. Even jatuh kawasan ni pun tak ada masalah. Kita akan grab buy juga walaupun jatuh kawasan ni, dan expect kita akan drop another lower. Mungkin kita akan berinteraksi, Bitcoin akan berinteraksi dengan kawasan channel ini. So kita ada massive drop, ada ke sideway, massive drop, kita akan another sideway kawasan 20. So inilah possible lebih berlaku untuk kawasan, dan mungkin ada bulan kata bulan 10, bulan 12 nanti mungkin kita akan ada dip lebih bawah, mungkin dekat bawah 10k, kemudian baru kita akan regain balik dan breakout ni kita akan tengok berlaku kenaikan. So itu adalah possible, dan channel trendline putih ni pun nampak aku kata memberi kerjasama. So ini hampir kawasan ni tak berbreakout. So itulah position untuk currently. Kalau anda tanya Zul bearish ataupun bearish, yes kita dalam bearish. Ada untuk data ni Zul more expectation kan untuk drop. Tu tengok macam mana. Apapun nanti Zul akan updatekan sekiranya ada data-data baru di Bitcoin. So mostly yang tengok pagi ni mostly more Zul kepada more bearish. Sebab apa? Pergerakan untuk di daily lah. Di daily selalunya berdasarkan ini, sekiranya daily breakout, kita tengok lepas-lepas daily breakout ni mostly drop bawah. Daily breakout kat sini ada chopping sikit, tapi kemudian kita drop juga. Kemudian untuk yang lain pun sama juga, kita ada ni kata dropping, daily confirmation. Kemudian kat sini kita ada sedikit aku kata buat base untuk retest, gagal dan terus dropping. So itulah yang anda perlu tengok dalam market untuk kali ni. Sekitar dalam bearish market, adakah ini berlaku? So sama-samalah kita monitor. So guys, itu aja untuk hari ni, untuk pagi ni. So apa pun, jumpa anda lagi next review untuk pagi besok. So malam ni tak ada live, tetapi sekiranya ada menarik, Zul akan sharekan di Discord channel. So siapa yang ada YouTube membership dalam Discord channel, Zul akan updatekan saya apa yang berlaku untuk pagi ni, untuk hari ni di Bitcoin. So siapa yang mau kita monitor. So ini untuk, ingat, ini adalah untuk BTC USDT daily. So kita akan tengok juga, dulu pun nak check, kita akan tengok di BTC USDT. So BTC USDT still lagi holding. So tengok untuk yang ni, BTC USDT still lagi holding channel. So anda boleh tengok dua ni. Kalau ikutkan yang ni, kita ada daripada ini bawah ni dan bawah ini, kemudian atas ini. Kita still lagi tengok macam mana BTC USDT di USDT masih lagi holding. So masih ada harapan lagi boleh bukan drop. So dekat position malam kita dah masuk. Position yang tu masuk adalah short term dan long term. Short term itu apa? Kalau short term, pergerakan di kawasan tu masuk di Bitcoin, Ethereum, Link dan Uniswap. Kalau naik, Zul akan TP dan ambil profit, ambil modal juga. Kemudian kalau dia drop, tak masalah, itu Zul akan buat position untuk long term. So position yang Zul masuk semalam adalah consider untuk short term dan long term, bergantung kepada pergerakan Bitcoin market. Kalau naik, Zul akan TP. Kalau drop, Zul akan holding saja untuk long term. So untuk di Bitcoin, anda perlu remind juga, anda tengok di BTC USD dan BTC aku kata USDT ni. So BTC USDT still lagi holding kita punya trendline untuk satu hard berada oversold. Adakah akan bounce balik? So mostly tengok aku kata untuk di 4 hours ni, momentum drop tu dah berkurangan, tapi still lagi ada drop. Cuma kalau ditengok di daily adalah sedikit ugly ataupun ugly lah. Tengok pergerakan massive drop ni. Mostly pergerakan massive drop ni dia akan leak another 2 ataupun 3 candle lagi untuk dia berlaku breakout, dan seperti hanya retest saja pergerakan ni. Seperti kita tengok
sebelum ni yang ni pun nampaklah agresif, massive drop. Sebelum ni kalau ikutkan kat sini tu tak ada draw. Kalau kat sini kita tengok dia akan draw balik iaitu pada low ini, tu low ini kita tengok channel dan another massive drop. So mostly untuk kat sini kita ada massive drop, cuma dekat sini saja tak ada lagi massive drop. Adakah kita akan boleh regain balik? Tapi most probably kita tengok adalah sebabkan ada red candle yang besar ni, mostly kita akan tengok another chopping 2-3 candle. Tu 2 candle juga akan menyebabkan dia breakout tu mostly jika di 70% adalah mostly more akan drop ke bawah. So itulah position ataupun analisis Zul untuk currently. So walaupun sekiranya ada sebarang perubahan, nanti Zul akan sharekan di dalam next review. Dan kalau Zul jumpa pagi ni ataupun petang nanti, macam biasa Zul akan sharekan di dalam Discord channel. So guys, itu saja untuk pagi ni. Thank you for like. Jangan lupa like, subscribe, dan thank you juga kepada siapa yang like dan subscribe. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.